Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Fatwa Iman. Ikut rukun iman lah, beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman kepada qada dan qadar dah. Jadi Allah gapo tu iman ni dia bahasa suara ada fatwa-fatwa melibatkan perkara-perkara iman. Jadi kita tak bincang pula iman pada kitab pada sekarang ni kitab ni masuk dalam bab beriman pada kitab. Pertanyaan ke-28 lah, maksud beriman pada kitab. Soalan ada orang tanya nak, apakah maksud beriman pada kitab-kitab suci? Jawapannya dah, keimanan pada kitab-kitab suci merangkumi 4 perkara. Kalau sebut beriman kena percaya 4 perkara ni lah. Percaya pada beriman ni percaya maksudnya percaya pada apa, yakin pada apa. Jadi 4 perkara ni. Pertama, percaya dan yakin bahawa seluruh kitab suci diturunkan daripada Allah SWT. Jadi nombor 1 kena percaya seluruh kitab suci itu Allah buat turun dah. Sama ada melalui suara di sebalik tabir, malaikat atau tulisan. Dah boleh Allah turun sekaligus dengan tulisan, boleh melalui sebalik tabir ke. Malaikat macam-macam lah. Biasanya malaikat lah dah. Firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Maksudnya, tidaklah layak bagi seorang manusia untuk Allah berkata-kata dengannya kecuali secara wahyu dari sebalik tabir. Ini mendengar suara saja. Ataupun dengan mengutuskan utusan malaikat. Perantara malaikat lah. Lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah. Kepada Rasul lah. Apa yang kendaki oleh Allah dah. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi keadaannya lagi Maha Bijaksana. Surah Asy-Syura ayat 51. Firman Allah SWT, wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa secara langsung, direct. Bukannya perantara ini terus direct Allah berkata-kata dah. Jadi orang ilmu kalam setengah marah ni sebabnya dia berhujah dengan dia juga, tapi dia kata kalau bercakap Nabi Musa kan secara langsung kan dengan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, maksudnya ada perbuatan baru dah. Baru ni makhluk lagi bahagia tu penting kan. Jadi perbuatan Allah SWT ni bukan makhluk dah, walaupun baru buat sekarang ni. Firman Allah SWT berhubung dengan kitab Taurat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Maksudnya kami telah tuliskan bagi Nabi Musa pada kitab-kitab Taurat itu pelbagai jenis pengajaran dan penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini dasar syariat dan hukum-hukumnya, hukum hakamnya. Surah Araf ayat 145 ni terus dah ada Nabi Musa ni terus boleh teruslah, maksudnya tertulis terus bagi Nabi Musa. Bukannya kita ni Nabi ingat tu dah, Nabi ingat masuk dalam hati Nabi ingat molek dengan malaikat ke apa terus antara terus lepas tu Nabi suruh sahabat tulis kau dah. Jadi tidaklah macam Nabi Musa tu direct ada sepapai ada dah kitab suci ni. Kedua, kita kena percaya kalau beriman kepada kitab ni. Apa lagi? Yang kedua ni keyakinan kita kitab-kitab suci yang telah disebutkan secara jelas seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Perlu diimani oleh semua umat Islam. Kena percaya, kena yakin. Tolak Taurat, Injil ke apa, tolak kapi jugalah dah. Kena percaya dah. Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa dah. Kena percaya, kena yakin. Kitab-kitab suci yang disebutkan secara umum wajib kita imani mengikut nas yang ada. Firman Allah SWT, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Maksudnya katakanlah, aku beriman pada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Surah Asy-Syura ayat 15. Ketiga dah, kena percaya apa lagi? 4 perkara dah. Ketiganya meyakini semua berita yang terkandung dalamnya. Dalam Al-Quran, kitab Taurat, Injil ke apa tu. Kena yakinlah kalau betul. Al-Quran ni memang kena yakin betul dah. Hak lain pun kalau kita kena kira keadaan umumnya, kalau benda tu betul dalam kitab, kena percaya gitu. Antaranya berhubung dengan penyelewengan yang dilakukan oleh ahli kitab terhadap kitab suci mereka. Kena yakin juga ni. Al-Quran kita kena, Allah ni kita kena percaya pada Al-Quran.
Tak apa kita ragu pada Taurat Injil tu sebabnya Al-Quran sendiri sebutnya pasal ada perubahan dah. Ada tangan-tangan Tok Lebar, Tok Guru ni yang petunggal agama, penunggang agama ni dia telah tukar dah. Telah ubah ayat Quran dengan dasar dia ni ulama. Mentang-mentang dia Tok Guru gak, dia boleh reka sendiri dah. Yang keempatnya, beriman bahawa Allah menurunkan Al-Quran untuk mengesahkan kewujudan kitab-kitab suci yang lain. Kena percaya bahawa Allah yang turunkan Al-Quran. Dan menusah, kita percaya juga Quran yang Allah turun tu mengesahkan kewujudan kitab-kitab suci lain. Firman Allah SWT, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa lima bayna yadayhi minal kitab wa humaiminan aliyah. Maksudnya, kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran yang membawa kebenaran untuk mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan memelihara serta mengawasinya. Jadi, Quran ni Allah turun kepada Nabi Muhammad lah. Bawa kebenaran untuk mengesahkan kitab-kitab sebelumnya serta mengawasinya. Quran lah dah. Surah Midah ayat 48. Allah jaga Quran dah. Oleh itu, setiap orang yang berpegang teguh pada kitab-kitab suci terdahulu mesti patuh pada Al-Quran. Pasal Al-Quran betul-betul terjaga dah. Firman Allah SWT, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Maksudnya, orang-orang yang kami beri kitab sebelum turunnya Al-Quran, mereka beriman padanya. Bila Al-Quran dia percaya ada kitab akan turun kepada Nabi akhir zaman ni, percaya tak? Bila Al-Quran itu dibaca kepada mereka, mereka berkata akan beriman padanya. Kalau dia percaya kitab Taurat, yang cerita akan turun kitab pada Nabi Muhammad ni, percaya. Ia adalah perkara yang benar daripada Tuhan kami. Sesungguhnya kami telah pun mematuhinya sebelum ia diturunkan. Surah Al-Qasas ayat 52 hingga 53. Firman Allah SWT, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Maksudnya dan ini sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan. Ia ada berkatnya, banyak manfaatnya. Oleh itu hendaklah kamu mengikutinya. Surah Al-An'am ayat 105. Jadi kena ikutlah. Jadi nah. Orang Islam lah, orang ahli kitab sepatutnya percaya dah. Masuk berpegang dan melaksanakan tuntutan Al-Quran, ajaran Al-Quran, suruhan Al-Quran ialah menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang telah diharamkannya, patuh terhadap segala perintahnya, menjauhi semua larangannya, mengambil iktibar pengajaran dengan perumpamaan yang terkandung dalam Al-Quran, mengambil pengajaran daripada kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, mengetahui ayat yang muhkam, maksud yang jelas terang, pasrah diri, serah diri terhadap mutasyabihat, maksudnya serah diri pada surah lah, serenda, kita kata tidak paksa diri. Serah diri pada Allah, mutasyabihat, masuk Quran jelas, mematuhi amarannya, mempertahankannya di samping membaca dan mengamalkan Quran. Faedah beriman pada kitab suci ini amat besar. Antaranya, pertama, menunjukkan bahawa Allah amat prihatin terhadap hamba-Nya. Allah nak pimpin kita, manusia ni, supaya tidak sesat dengan Quran. Dia menurunkan kitab suci agar mereka, manusia ni, mendapat petunjuk. Yang kedua ada mengenal pasti hikmah syariat Allah. Kerana dia telah menurunkan syariat yang bersesuaian dengan keadaan hamba-Nya. Allah beri syariat ni, nikah kahwin, hudud, apa ke. Ajaran agama ni kalau kita fikir mendalam dengan tenang, tidak sentimen apa-apa, kita akan rasa benda ni betul dah. Ajaran Islam ni comel dah. Kahwin, nikah kahwin, apa tu, kita akan fitrah manusia dah. Tenang sebenarnya dah. Firman Allah SWT, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maksudnya, bagi setiap umat di antara kamu, kami tetapkan bagi tiap-tiap mereka syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh kaum masing-masing. Surah Al-Maidah ayat 48. Hak zaman dulu, Taurat Injil cara dia. Kita lah ni, yang Islam kena ikut Al-Quran lah. Kalau ikut dia Taurat Injil ni lah. Ketinggalan zaman kata lah. Sentiasa melakukan, yang ketiganya, sentiasa melakukan kewajipan kerana bersyukur kepada Allah di atas kurnia-Nya yang mulia ini. Quran turun kita bersyukur. Kita buat amal ibadah wajib surah Allah ni sebabnya nak suruh bersyukur. Terima kasih Tuhan dah. Sebab Allah, terima kasih dah Tuhan turun Quran. Kita pun beramal ibadah. Dengan sebabnya terima kasih pada Allah turunkan Quran, bimbingan pada kita dah. Yang keempatnya, menyedari kepentingan meneliti Al-Quran.
Sama ada dengan cara membaca Al-Quran, merenungkan makna Al-Quran atau memahami maksud mendalam Al-Quran, kemudian mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran. Rujuk Alam Al-Mansurah muka 90 hingga 93, Syarah Al-Usul Al-Thalatha oleh Syekh Ibn Uthaymin muka 91 hingga 92, Fatwa Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid. Yang keempat dah. Yang ke-29, pertanyaan ke-29, simpan kitab Injil, Bible, Old Testament dan New Testament ni lah, macam-macam itulah. Soalan, bolehkah seorang Muslim memiliki kitab Injil semata-mata untuk mengetahui isi kandungan kitab yang turunkan ke atas Nabi Isa AS itu dah? Boleh ke tak? Dah. Dah. Simpan Injil dah. Bible dah. Jawapan, tidak boleh memiliki mana-mana kitab suci yang turunkan sebelum Al-Quran seperti Injil, Taurat dan sebagainya. Kerana perkara. Tak ada faedah kita pergi ada. Simpan Bible. Pertama, setiap perkara yang bermanfaat yang terkandung dalam semua kitab suci tersebut sebelum ni, Old Testament, New Testament, Taurat, Injil ke apa pun, telah dinyatakan secara jelas dalam Quran, pada dalam Quran. Quran tu membetulkan benda yang salah. Ada yang telah berlaku penyelewengan dari kitab-kitab dulu dah. Tak ada faedah manalah kalau kita nak kaji, ambil pengajaran lah. Yang kedua, Al-Quran mewakili seluruh isi kandungan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran ni seluruh. Ada kitab dulu. Semua masuk semua lah dalam Quran. Lebih kurang gitu lah dah. Firman Allah SWT, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alih. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maksudnya, kami turunkan padamu wahai Muhammad Al-Quran yang membawa kebenaran, untuk mengesahkan kebenaran semua kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, dan memelihara secara serta menguasainya. Jalankanlah hukum antara mereka, yakni ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Surah Al-Maidah ayat 48. Jadi hukum Allah, dia merangkumi hukum zaman dulu dah. Jadi kamu tidak perlu lagi menyimpannya Bible semata-mata kerana ingin mengetahui isi kandungannya. Lebih-lebih lagi, kitab Injil yang ada sekarang telah pun banyak diselewengkan dan terdapat 4 kitab yang berbeza antara satu sama lain. Dah, banyak pula dah. Apa John Naga apa dah. Lain-lain berlaku dah. Jadi hak manusia betul dah. Dia kata kitab Injil dah. New Testament dah. Lepas begitu Old Testament dah. Jadi banyak ada naskah yang berbeza jauh. Kita ni berbeza-beza apa dah. Sahih Bukhari. Berat sekali tu 200. Hadis beza dah. Tu berat kali hadis dah kat sikit-sikit. Etikah Sahih Bukhari. Dia bukan Quran tak ada beza sikit abuk dah. Dia siapa tu isi kandung yang lain tu. Antara 4 kitab dah. Matthew lah, John lah, macam-macam tu. Lain-lain setuguh dah. Jadi, mana boleh percaya kan. Ia tidak boleh lagi dijadikan pegangan dan rujukan. Kalau ikut situ tak ada faedah lah. Namun begitu, para pelajar yang berilmu dan mempunyai kepakaran boleh mengkaji kitab itu bagi mengenal pasti kebenaran dan kebatilan yang ada dalam kitab Injil, Taurat ke apalah, New Testament, Old Testament tu boleh buat kajian. Untuk kajian boleh dah. Dah. Tujuannya untuk menyanggah kesihatan yang terkandung dalamnya. Jadi apa baca dari New Testament, Old Testament ni bukan nak percaya, tapi untuk cari perbandingan perbandingan agama dah. Dan untuk cari kesalah kau, ataupun untuk cari hak sokong Islam pun daripada tu pun ada dah. Untuk untuk menentang ajaran Kristian boleh dah. Yahudi Kristian dengan guna kitab hak dia sendiri dah. Ni untuk pengkaji lah, macam kitab Syiah ke apa. Nak baca tu untuk buat kajian, untuk balas balik Syiah tak masalah. Tapi kalau percaya sesat barat lah begitu juga. New Testament, Old Testament ni. Tapi kitab Syiah berat lagi. Old Testament, New Testament tak apalah. Kita tahu dah ajaran Kristian. Masalahnya kitab hak bunyi nama Islam juga Syiah nak. Tu bahaya lagi lah. Jadi orang yang kemah dia baru boleh baca ni tak? Jadi sesak pula kalau tak ada asas yang kukuh. Tujuannya untuk menyanggah kesihatan yang terkandung dalam Bible lah, dan berhujah dengan para penganutnya. Untuk berhujah dengan orang Kristian dan orang Yahudi, boleh kita baca Bible. Rujuk Majmu' Fatwa Rasail Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin jilid 1 muka 32 hingga 33. Lepas tu yang ke-30, pertanyaan ke-30, berbeza bagi. Soalan, saya ingin tahu tentang kalimah as-saibun dalam surah Al-Maidah. As-sabiun, bukan as-saibun, as-sabiun dalam surah Al-Maidah. Kenapakah pada ayat lain ditulis dengan as-sabiin? Gitu. Ni kaedah bahasa Arab ni. Tak apalah. Sedangkan jika dilihat masuk kedua-dua ayat itu sama saja.
Perbezaan ini telah menyebabkan terjadi perselisihan pendapat antara saya dengan seorang penganut Kristian. Cari beza tu. Dia buat hujah ni Quran ni salah, ni sabiun, ni sabiin. Dia mengatakan bahawa terdapat banyak kesalahan tata bahasa dalam Al-Quran. Dia kata, saya mengatakan kepada jika benar terdapat kesalahan dalamnya, saya sanggup tinggalkan agama Islam. Bukan gitu lah. Saya katakan begitu kerana yakin tidak mungkin Al-Quran silap. Jadi apakah yang perlu saya jelas kepadanya? Dia kena pandai bahasa Arab nak bahas. Kalimat as-sabi'in terdapat dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Hajj. Firman Allah SWT, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara wal sabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maksudnya, sesungguhnya orang beriman Yahudi, Kristian dan orang-orang sabi'in, jika ada antara mereka itu beriman kepada Allah dan hari kiamat serta melakukan amal yang soleh, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka serta mereka tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 62. Dan firman Allah SWT lagi ada sabi'ina. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was sabi'ina wan nasara wal majusa wal ladhina asyraku innallaha yafsulu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang beriman, Yahudi, Sabi'in, Kristian, Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan menentukan hukumannya di kalangan mereka pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah senantiasa menyaksikan segala sesuatu. Surah Al-Hajj ayat 17. Manakala kalimah as-sabi'un pula terdapat dalam surah Al-Ma'idah. Merujuk kepada firman Allah SWT, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was sabi'un wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maksudnya, sungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Sabi'un dan Kristian yang beriman kepada Allah dan hari kiamat serta beramal soleh, maka tidaklah ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Surah Al-Ma'idah ayat 69. Ulama nahwu dan tafsir telah menjelaskan kemusykilan ini. Ada sabi'un, ada sabi'in. Apa beza sebab apa ni dah? Ulama nahwu dan tafsir telah menjelaskan kemusykilan ini dengan memberikan beberapa jawapan. Dan mereka menyebutkan ada kalimah-kalimah seumpama itu dalam bahasa Arab. Biasanya mukminun mukminin tu dah. Musyrikun musyrikin biasa dah bagi depan. Jadi tidak ada kesilapan dari segi tata bahasa. Untuk mengetahui perbincangannya merujuklah Audih Masalik oleh Ibn Syam dah. Pakar bahasa juga dah. Syarah Muhyiddin jilid 1 muka surat 362 hingga 366. Tafsir Asy-Syaukani, Tafsir Al-Usi dan Tafsir Ibn Ashur berhubungan dengan tafsir ayat ini. Setiap Muslim wajib beriman pada Al-Quran. Firman Allah SWT, Afala tadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maksudnya, patutkah mereka tidak mahu memikirkan isi kandungan Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, mereka pasti menemui banyak perselisihan perbezaan dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82, perselisihan pertentangan. Jadi gini, ilmu sebenarnya ada ilmu alat lah. Sabi'un tu dipanggil marfu' ni. Sabi'un tu jadi marfu' ni, dia tak akan jadi bagi bawah, jadi ya dah. Jadi jamak tu dia kena marfu' bil waw lah. Kalau dia majrur bil ya lah, majrur dia untuk jamak ni. Majrur ataupun mansub tu kaedah lah. Jadi kaedah tu betul dah, kaedah bahasa Arab ni. Jadi tidak salah pun dia tak kerti bahasa Arab. Dan orang hak berdebat tu pun tak kerti bahasa pelik. Tak kerti bahasa Arab juga. Dia dah walaupun orang Arab ni. Jadi ada kaedah ni. Ada beberapa pengajaran yang perlu kita ambil lah perhatian berdasarkan permasalahan ini. Pertama, kita mesti senantiasa mempelajari dan mengambil berat tentang ilmu agama. Tidak cukup jika hanya berpegang pada keyakinan setiap ada belajar fardu ain kecil dulu dah. Tak tambah-tambah baca lah, belajar lagi dah. Walaupun ia teguh, tapi jika ditambah dengan ilmu agama yang mantap, sudah pastilah seseorang itu akan selamat daripada pelbagai propaganda musuh yang ingin merosakkan keimanannya. Ada orang Kristian nak rosak dia cari benda hak temeh-temeh lah. Sabi'un sabi'in. Ni salah Quran tak betul. Gitu je hujah dia. Kita pun kena ngaji lah yang bahasa Arab. Apa bezanya tu kaedah bahasa Arab dah. Ada yang maksudnya majrur, ada maksudnya marfu', ada maksudnya mansub dia. Ada kaedah-kaedah dia lah. Majrur apa kerana rujal macam majrur
Macam-macam lah. Jadi kena belajar. Kedua, kerana ini telah menyedarkan kita betapa selama ini kita telah mengabaikan kitab Allah. Berdebat orang Kristian, orang nak rosakkan akidah kita ni, hujah sikit dah. Pening dah kita. Apa lain ni? As-sabi'in. Kita kena khabar. Tak ngaji lama. Aku tak boleh jawab dah. Kewajipan kita bukan sekadar membacanya, baca Quran saja, malah mempelajari dan mendalami ilmu yang ada dalam Quran, termasuklah kaedah bahasa Arab lah yang digunakan dalam Quran. Firman Allah SWT, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab. Maksudnya Al-Quran ini merupakan kitab yang kami turunkan kepadamu supaya dihajati isi kandungannya dan memahami iktibar di sebaliknya bagi orang yang sempurna akalnya. Surah Sad ayat 29. Ketiga, jika kita telah melaksanakan kedua-dua kewajipan di atas, sudah pasti kita layak menjadi pendakwah di kalangan bukan Islam dan menerangkan kebenaran agama ini. Biar adik jemu lah nak dakwah pun. Kayak ada bahasa Arab pun tak erti. Jadi mudah. Kalah lah nak mendebat orang kafir dia. Dia tipu sikit ya. Sabi'un ini penting dah kita. Yang ke-31, Injil diselewengkan. Bible ke apa ni? Banyak pelewengan lah. Bertukar dah. Soalan, umat Islam percaya bahawa kitab Injil turunkan oleh Allah kepada Nabi Isa AS. Namun baru-baru ini ada seseorang memberitahu saya bahawa agama Kristian itu telah mengalami banyak penyelewengan. Terutama Paul sendiri tu banyak dah. Paulus ni. Katanya kitab Injil tidak pernah diterima oleh Nabi Isa. Pula dah. Sebaliknya direkodkan oleh para pengikutnya selepas beliau diangkat ke langit ni. Kitab Injil Nabi Isa terima. Cuma hak tulis rekod tu ada lepas tu hilang. Jadi kedua kenyataan bertentangan antara satu sama lain. Manakah satukah yang betul, mana satukah yang betul? Jawapannya, sebenarnya tidak ada percanggahan antara kedua kenyataan tersebut. Punca kekeliruan itu ialah kerana saudara telah mencampur adukkan antara dua masalah yang mana kedua-duanya perlu diimani. Pertama, kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa AS. Betul dah. Umat Islam wajib beriman padanya. Ia termasuk salah satu rukun iman yang wajib dipercayai. Kena percaya memang Nabi Isa terima Quran. Terima Injil. Firman Allah SWT, amana rasul ma unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maksudnya, Rasulullah dan orang-orang beriman meyakini apa yang diturunkan kepadanya, yakni Rasul, daripada Tuhannya. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan salah satu antara rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Segala keampunanmu hanya bagimu dan kepadamu jualah tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Jika Jibril bertanya tentang iman kepada Rasulullah SAW, baginda bersabda, Ayu antu'minu billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarih. Maksudnya iman ialah beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan beriman pada ketentuan Allah, sama ada yang baik maupun yang buruk. Riwayat Bukhari dan Muslim. Mengingkari atau meragukan kenyataan ini boleh membawa kepada kesesatan dan kekufuran. Firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu pada Allah, Rasulnya, kitab Al-Quran yang telah turunkan pada Rasulnya Muhammad SAW, dan juga kitab-kitab suci yang telah turunkan terlebih dahulu daripada itu. Sesiapa yang ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan juga hari kiamat, dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Surah An-Nisa ayat 136. Kedua, kita perlu beriman bahawa kitab Injil turunkan ke atas Nabi Isa AS. Tetapi ia telah diselewengkan sebelum Al-Quran diturunkan. Bahkan penganut agama Kristian sendiri mengakui kitab-kitab yang ada pada mereka hari ini bukanlah daripada Allah. Mereka sendiri pun kata bukan Nabi Isa ke apa lah. Imam Ibn Hazm rahimahullah berkata, penganut Yahudi amat yakin bahawa kitab Taurat yang ada pada mereka hari ini turunkan oleh Allah kepada Nabi Musa AS. Oleh itu kita perlu mengemukakan dalil untuk menolak dakwaan mereka itu.
Perkara ini tidak perlu dilakukan pada penganut Kristian kerana mereka sendiri tidak mengakui kitab-kitab Injil itu turunkan oleh Allah kepada Nabi Isa AS. Jadi mereka sendiri tak percaya dah. Nabi Isa mereka sendiri pun was-was, tak percaya. Betul-betul hak New Testament, betul-betul Nabi Isa lah. Malah mereka sendiri tidak percaya Nabi Isa pernah mengajarkan kitab itu kepada kaumnya. Nabi Isa, pokok dia ni, kalau kita dengar bahawa dia, seolah tak percaya lah. Tidak kira dari aliran mana pun, aliran Kristian mana pun, kesemua mereka mengakui bahawa kitab itu hanyalah 4 buku sejarah. Jadi karang oleh 4 tokoh terkenal pada zaman yang berbeza. Tak tahulah. Kalau kira macam buku sejarah, cerita pasal Nabi Isa. Kadang lepas zaman Nabi Isa duk cerita juga sejarah. Sejarah tokoh-tokoh agama Kristian. Ada hak zaman dia, ada hak zaman lepas zaman Nabi Isa. Pertama kitab tulis oleh Matta al-Lawani Baptist. Selepas 6 tahun Nabi Isa AS diangkat ke langit. Dikatakan lah dah. Beliau adalah anak murid kepada Nabi Isa AS. Beliau menulis menggunakan bahasa Ibrani di negeri Yahuza, Syam. Ikut bahasa Ibrani hak ada sekarang, tak ada sahabat pun. Bible dari Ibrani tak ada pun dah. Kitab itu mengandungi 28 muka surat dengan saiz tulisan yang sederhana. Kedua ada tu Matthew dah. Ketiga kitab yang tulis oleh Markus. Selepas 22 tahun Nabi Isa AS diangkat ke langit, dikatakan lepas 22 tahun. Beliau merupakan murid kepada Syam'un bin Yuna dan diberi nama Batira. Jadi tak mengaji pun Nabi Isa yang mengaji kan? Tok guru lain lah, Syam'un bin Yuna lah. Beliau menggunakan bahasa Yunani, tak guna dah bahasa Ibrani hak asal dah. Guna bahasa Yunani dalam tulisannya itu dan bertempat di negeri Antakya, iaitu salah sebuah negeri di Rom. Diceritakan bahawa pengarang sebenar kitab itu ialah Syam'un sebenarnya. Beliau kemudiannya memadamkan namanya dan disebahkan pada Markus. Ada orang kata gitulah, pokok dia sendiri dah, Kristian, pengkaji agama Kristian lah. Buku itu mengandungi 40 muka surat dengan saiz tulisan yang sederhana. Ketiga pula dah. Kitab ditulis oleh Lukas. Beliau adalah seorang doktor di Antakya lah. Doktor lah, bidang keperubatan. Dan merupakan murid Syam'un Batira. Ia ditulis menggunakan bahasa Yunani selepas Markus pula. Saiz dan ketebalannya hampir sama dengan Injil Matius. Keempat, kitab ditulis oleh Yohana bin Sizai. Yohana bin Sizai yang Yohanes. Selepas 60 tahun, lama sekali, 60 tahun Nabi Isa AS diangkat ke langit. Beliau menulis menggunakan bahasa Yunani, tak ada Ibrani bahasa Yunani. Ia mengandungi 24 muka surat dengan saiz yang sederhana. Rikasa al-Fisal fil Mihal, jilid 2 muka surat 2. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, kitab-kitab Injil yang menjadi panduan agama Kristian terbahagi kepada 4 kitab, iaitu Matius, Lukas, Markus dan Yohanes. Penganut Kristian sepakat bahawa Lukas dan Markus tidak pernah melihat Nabi Isa AS. Mereka sepakat. Lukas dan Matius kali dia pun tak. Yohanes pun tak lagi lambat dah. 60 tahun. Jadi Lukas Markus pun tak pernah lihat Nabi Isa AS. Yang sempat melihatnya hanyalah Matius dan Yohanes. Yohanes ni kata sempat, tapi dia 60 tahun lepas Nabi Isa diangkat dah. Kesemua buku ini dinamakan Injil belaka walaupun berbeza-beza kandungannya. Mereka menulisnya selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit. Dari itu mereka tidak menyebut isi kandungannya datang daripada Allah dan tidak menganggap Nabi Isa AS menerimanya daripada Allah pula dah. Mereka hanya menyampaikan kata-kata Nabi Isa AS, perbuatan dan mukjizatnya sahaja. Cap gaul lah cerita pasal mukjizat Nabi Isa lah apa dah. Kemudian disalin semula dalam sebuah buku. Al-Jawab as-Salih, Al-Jawab as-Sahih jilid 3 muka surat 21. Kemudian semua kitab-kitab itu tidak wujud lagi seperti bentuk asalnya kerana telah hilang. Jadi bahasa Ibrani Yunani itu pun tak wujud. Ada terjemah habis dah. Bentuk asalnya kerana telah hilang dan tidak pernah dipegang oleh mana-mana penganutnya selama beberapa tempoh yang lama dah. Dia kata hilang sebentar. Ibn Hazm rahimahullah berkata, penganut Kristian dan selain mereka bersepakat bahawa golongan beriman pada Nabi Isa AS semasa beliau masih hidup hanyalah seramai 120 orang saja. 120 orang saja anak murid yang ikut Nabi Isa AS. Mereka hidup secara sembunyi-sembunyi sama ada ketika hayat Nabi Isa ataupun selepas beliau diangkat ke langit. Mereka berdakwah secara rahsia saja dan tidak ada seorang pun berani melakukannya secara terang-terangan. Ini kerana jika andai mereka terdedah, mereka pasti dibunuh.
Kehidupan mereka tertindas sehingga 300 tahun selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit. Jadi 300 tahun kena tindas. Ketika itu kitab Injil yang turunkan oleh Allah telah pun hilang. Hilang dah satu dah. Orang jumpa ni betul ke tak tahulah. Nak sandar pada nama-nama anak murid ni. Kitab Injil yang turunkan oleh Allah telah pun hilang. Allah hanya mengekalkan sedikit sahaja daripada isi kandungannya sebagai hujah. Dan penghinaan terhadap mereka. Hal itu berterusan sehinggalah Raja Konstantinopel memeluk agama Kristian. Masa tu senyap tak tahu kitab suci mana. Agama itu mula bertapak dan para penganutnya bebas beribadah. Lepas tu baru timbul. Jadi berapa ratus tahun? 300 tahun lepas tu baru Kristian terima. Hampir setiap agama Maharaja Rom terima. Dinasti Rom tu, kerajaan Rom baru terima, barulah timbul, berada lah, betul ke tak tahu lah. Hampir setiap agama mengalami nasib yang sama. Jadi mustahil ia dinamakan kitab suci kerana terlalu banyak nasihat-nasihat telah bercampur beraduk dalamnya dah. Cerita karut-karut dah. Siapa Nabi Daud jahat benar lah, nak rapah bini orang, macam-macam cerita dah. Oleh kerana penganutnya mengamalkan agama itu secara sembunyi-sembunyi, maka tidak mampu mengawalnya daripada diubah. Surah Rujuk Al-Fisal jilid 2 muka surat 4 hingga 5. Di samping sanadnya terputus selama 2 abad. Bahasa asli yang digunakan oleh penulis kitab-kitab ini juga sudah lenyap sama sekali. Ia telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa beberapa kali. Kita ni kalau Quran terjemah pada bahasa lain, lari dia makna dia. Walaupun betul hak asalnya, tapi hak ni tak tahu betul asal dia. Injil lagi lah. Ini semua dilakukan oleh orang yang jahil tentang ilmu dan amanah. Akhirnya terjadilah perbezaan pendapat antara kitab-kitab itu bertentangan satu sama lain. Inilah bukti yang menunjukkan ia telah diselewengkan. Dia terusnya soalan Nabi Muhammad dalam kitab Injil. Soalan ada orang tanya dah. Pernahkah nama Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab Injil? Adakah ia disebut secara jelas atau secara kiasan sahaja? Bagaimanakah saya boleh dapatkan maklumat berkenaan perkara itu secara lebih terperinci? Adakah ia telah diubah oleh penganut Kristian sehingga tidak wujud lagi kenyataan itu dalam kitab mereka sama sekali? Betul ke tak? Jawapannya firman Allah SWT. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Maksudnya, dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah yang diutuskan kepada kamu bagi mengesahkan kebenaran kitab yang turunkan sebelumku, iaitu Taurat, dan membawa berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang selepasku bernama Ahmad. Dalam Quran disebut gitu dah. Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan nyata, mereka berkata, ini ialah sihir yang jelas nyata. Surah As-Saff ayat 6. Firman Allah SWT, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Maksudnya orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yakni Muhammad SAW, Nabi yang ummi, tidak tahu membaca dan menulis, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka melakukan perkara-perkara yang keji. Ia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang benda yang buruk, serta menghapuskan daripada mereka bebanan dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang beriman kepadanya dan memuliakannya, juga menolongnya serta mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mereka itulah orang yang berjaya. Surah Al-A'raf ayat 157. Kedua ayat di atas menyatakan bahawa Rasulullah SAW disebut dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kita wajib beriman dengan kenyataan Al-Quran walaupun Yahudi dan Kristian menafikan perkara tersebut. Ini kerana firman Allah SWT adalah ucapan yang paling benar. Antara kitab suci yang menyebutkan nama Rasulullah SAW ialah pertamanya dinyatakan dalam kitab Taurat, lembaran kedua, fasal ke-18, peringkat ke-18 dan 9.
Ada meh-meh lah dah nak macam sebut nama Rasulullah. Wahai Musa, aku akan melantik seorang Nabi untuk Bani Israel yang berasal daripada saudara mara mereka. Seperti kamu, aku menyerahkan firmanku kepadanya. Dia akan mengatakan kepada mereka seperti apa yang aku perintahkan kepadanya. Siapa yang tidak mahu menerima perkataan Nabi itu di mana dia telah berkata atas namaku, aku akan menyiksanya dan juga anak keturunannya. Dah Taurat. Teks ini masih wujud hingga sekarang lah. Jadi, ini kitab Taurat lah. Apa dia itu? Teks ini masih wujud hingga sekarang. Firman Allah SWT. Firman Allah yang berasal daripada saudara mara mereka bermaksud anak cucu Nabi Ismail AS lah. Jika Nabi itu berasal daripada Bani Israel, sudah tentulah dia mengatakan aku akan melantik seorang Nabi dari kalangan mereka. Jadi dia berasal dari saudara mara mereka yang sebut dah. Jadi saudara mara adik-beradik Nabi Israel juga. Keturunan Nabi Ismail lah adik-beradik. Dia mengatakan aku akan melantik seorang Nabi dari kalangan mereka tanpa menggunakan kalimah saudara-saudara mereka. Kalau betul kan? Yang kedua, sifat dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Injil Yohanes pasal ke-16, perenggan ke-16 hingga 17. Sebaik-baiknya biarlah aku pergi, ini akan membawa suatu kebaikan bagi kamu. Sebab jika aku tidak pergi, orang yang melarikan diri tidak akan datang. Jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepada kamu. Jika sudah tiba, tentulah dia akan mencaci dunia atas kesalahan yang dilakukan. Ada banyak hal yang ingin aku sampaikan, tapi kamu pasti tidak dapat meliharanya dengan baik. Jika datang roh kebenaran, Nabi tidak. Dialah orang yang akan membimbing kamu ke arah jalan yang benar. Sebab dia tidak pernah bercakap dari dalam dirinya dah. Ikut nafsu dia sendiri dah. Otak dia bukan dah. Bahkan dia bercakap sesuai dengan apa yang didengar dari wahyu. Dan menyampaikan segala sesuatu yang menjadi tugasnya. Nabi Isa kata gitu dah. Soalan handun mari Nabi dah. Nabi Muhammad. Supaya kata. Ketika Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab Taurat lembaran kelima dah. Ibnu Qayyim kata. Allah datang dari Sinai, muncul dari Sa'ir dan menampakkan diri di Faran. Ia disertai pasukan kemenangan di sebelah kanannya. Itu seolah sebut nama Muhammad dah. Kenyataan ini mengandungi syarat tentang 3 kenabian, iaitu Nabi Musa AS Sinai dah. Lepas tu Isa AS Sa'ir dan Faran tu Nabi Muhammad SAW ni Mekah dah. Kedatangan Allah dari Sinai itu sebuah gunung di mana Allah bercakap dengan Nabi Musa AS. Ya, ini merupakan pemberitahuan mengenai kenabiannya. Nabi Musa lah. Kemunculan Allah ni di Sa'ir bermakna kemunculan Nabi Isa AS di Baitul Maqdis. Ini Nabi Isa dah. Sa'ir adalah nama sebuah perkampungan yang terkenal sehinggalah ke hari ini. Ini adalah pemberitahuan tentang kenabian Nabi Isa AS. Masuk Faran adalah Mekah. Allah mengatakan kenabian Musa umpama munculnya sinar ketika fajar. Kenabian Isa bagaikan sinar matahari pagi. Dan kenabian Nabi Muhammad SAW bagaikan sinar matahari terpancar ke seluruh pelosok dunia. Allah telah melenyapkan kekafiran dengan kedatangan Nabi SAW. Cahaya pagi semakin terang dengan kenabian Isa AS. Dah. Jadi lenyap kekafiran dengan kenabian Nabi Musa. Cahaya pagi semakin terang dengan kenabian Nabi Isa AS. Kemudian cahaya terang itu menjadi sempurna dan meliputi seluruh permukaan bumi dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga menyebut 3 kenabian ini. Firman Allah SWT. Walladzina wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Maksudnya demi buah tin, zaitun dan gunung Sinai. Serta negeri Mekah yang aman ini dah. Serupa tu tak? Tin, zaitun tu Nabi Gunung Sinai, tak apalah, yang penting dia itulah tin, zaitun dan gunung Sinai tu serta negeri Mekah yang aman ini. Ada meh lah. Surah Tin ayat surah 1 hingga 3. Kenyataan yang disebut Ibnu Qayyim telah dinyatakan dalam perjalanan lama kitab Taurat lembaran kedua pasal ke-13 perenggan ke-4. Keempat, Syekh Abdul Majid Az-Zandani menyatakan dalam karyanya yang berjudul Al-Bisyarah bil Muhammad SAW fil Qutubis As-Samawiyah As-Sabiqah bahawa Injil Barnabas, ni suruh lah, Injil Barnabas ni dikatakan Injil kata betul-betul serupa dengan ajaran Islam lah. Dah. Menegaskan dalam bab yang kedua, ini akan berkekalan sehingga kedatangan Muhammad Rasulullah.
Apabila dia datang, dia akan mengungkapkan kepalsuan ini kepada orang yang beriman pada syariat Allah. Jadi Injil Barnabas ni menggegarkan dunia Kristian lah. Kristian tolak lah. Pasal tu kata-kata kat situ lah. Dalam gambaran Asy'ariyah dinyatakan, sungguhnya aku menjadikan nama kamu sebagai Muhammad. Wahai Muhammad. Wahai pujaan Tuhan, nama kamu akan kekal selama-lamanya. Dalam gambaran yang sama ni, Injil Barnabas ni, dinyatakan apa yang telah aku berikan padanya, aku tidak pernah berikan pada siapa pun. Ahmad memuji Allah dengan satu pujian yang diucapkan orang yang paling mulia di muka bumi. Umat manusia menyambut gembira kedatangannya. Mereka mentauhidkan Allah pada setiap dataran tinggi dan mengagungkannya di setiap dataran yang rendah. Ulama telah menjelaskan tempat-tempat yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab tersebut. Kadang-kadang secara langsung dan kadang-kadang hanya menyebutkan sifat dan ciri baginda sahaja. Siapa yang ingin penjelasan berlanjut boleh merujuk pada itulah Arabic Islamic Web Christianity. Walaupun kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang ini telah mengalami banyak perubahan, namun masih ada berita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Syekh Rahmatullah Al-Hindi ni tokoh besarlah dalam perbandingan agama, tok guru pada pendebat ni. Tok guru pada Dr. Zakir Naik ni lah. Nama apa dia. Jadi dia ni buku dia lah diterujukan. Siapa-siapa nak belajar perbandingan agama kena belajar buku dia dulu dah. Syekh Rahmatullah Al-Hindi menyebutkan bahawa setiap kali ada peluang, penganut Kristian pasti akan mengubah kitab suci mereka dah. Berubah sama, tak berhenti dah. Ada catatan baru sama dan berubah sama dah. Bukan macam Quran tak berubah dah. Jadi ada sebahagian isi kandungan yang pernah dinyatakan oleh ulama terdahulu sudah pun tidak wujud lagi pada zaman sekarang ini. Seseorang yang ingin berdebat dengan penganut Kristian perlulah mempersiapkan diri dengan ilmu yang mantap. Walaupun tidak memiliki dalil yang kuat, mereka pasti berusaha sedaya upaya untuk menimbulkan keraguan pada orang lain. Cara dia tak ada berhujah betul dah. Dia politik lah, macam politik ni dah. Dia jahat lagi tapi dia tuduh orang lain lebih jahat dah. Begitu juga dia belik-belik ayat lah. Menimbulkan persepsi dah. Politik agama Kristian pun gitulah. Ya, macam sabi'un dan sabi'in pun jadi hujah lagi dia lah. Sesungguhnya Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang kafir. Kitab surah ni Izharul Haq oleh Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Hidayah Al-Hiyara oleh Ibn Qayyim dan Al-Jawab Sahih oleh Ibn Taymiyah. Ni rujuk kitab-kitab perbandingan agama lah. Hak sahul ni Izharul Haq lah. Setakat tu sajalah perbincangan kita panjang dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.